Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? Tia Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan rancangan kita guys. Dan apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan yang sihat? Macam biasa guys, klise sikit. Aku memang suka tanya khabar korang kan. Bukan apa, aku kalau tanya khabar tu, aku seronok pasal apa? Kita tahu kita berbicara tentang rezeki kesihatan. Sebab rezeki kesihatan ni macam selalu aku ingatkan korang, memang banyak orang ambil mudah. Orang tak rasa pun itu adalah satu rezeki. Guys, rezeki ni Allah datangkan dalam berbagai bentuk guys. In fact, kalau korang baca surah Al-Mulk ayat 23, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah Akbar. Adakah kita nak jadi dalam kalangan golongan orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah? Allah bagi penglihatan, pendengaran dan hati nurani guys. Hati nurani guys, banyak orang tak pandai guna. Banyak orang tak pandai guna. Dan termasuk aku pun belajar nak jadi orang yang baik guys. Sebab tu aku selalu suka, bukanlah bagi nasihat korang. In fact, aku menasihati diri aku juga guys. Selalu bersyukur dengan apa adanya kita. Dan kita jangan ingat rezeki tu datang dalam bentuk wang ringgit je guys. Pasal apa? Rezeki yang Allah bagi ni banyak guys. Antara rezeki dia, rezeki kesihatan, rezeki kasih sayang guys, rezeki keluarga, rezeki dapat jiran yang baik, rezeki dapat kawan-kawan yang baik. Ini semua rezeki guys. Dan yang antara paling banyak rezeki yang aku suka adalah rezeki nikmat kalimah la ilaha illallah. Guys, inilah rezeki yang paling besar. Paling besar. Kalau kau bagi aku 1 bilion pun, aku akan tetap pilih kalimah la ilaha illallah. Pasal inilah kunci kemenangan kita di hari akhirat nanti. Okay guys, sedikit dah rasa macam ustaz lah bukan nak menasihat. Aku tak layak nak nasihat orang guys, tapi aku memperingatkan kepada diri aku dan juga orang kat luar mana yang tengok ni. Terima kasih Allah. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang kau beri kepada kami. Alhamdulillah. Okay guys, hari ni aku nak bercerita pasal topik orang yang anti vaksin. Banyak sangat aku baca dan aku tengok dekat media sosial orang yang anti vaksin, yang tidak mahu suntik vaksin. Tak apa, sebab apa, ini adalah pilihan mereka. Kalau mereka tidak mahu mengambil vaksin, itu pilihan mereka guys. Tidak ada masalah. Kita tak boleh paksa. Memang kerajaan pun tidak memaksa. Tetapi aku percaya ada juga individu yang tidak mahu divaksin tapi nak menggunakan perkhidmatan yang buat masa sekarang ni yang hanya boleh untuk orang 2 dos saja. In fact, aku pun belum layak lagi pasal aku baru 1 dos. Tapi aku ikut perintah. Kalau kerajaan cakap tak boleh, tunggu 2 dos baru kita buat. Dan aku terbaca tadi di Instagram, di Omedia, di mana kalau kau tengok kat sini, okey, viral sekarang ni. Wanita tolak vaksin selamba bawa anak dine-in dekat kedai. Bangga tayang kejayaan di media sosial. Okay guys, ini satu contoh yang tak baik yang kita jangan ikut lah. Pasal ada sebab kenapa kerajaan tak bagi kita, especially orang yang belum sempurna vaksin atau orang yang belum mengambil vaksin untuk pergi makan. Dan in fact kalau kita baca hari itu pun, KKM pun pernah cakap, Dr. Nisham pun cakap, sebenarnya dia tak menggalakkan kita untuk keluar pergi makan dine-in. Apatah lagi untuk bawa anak-anak. Pasal apa? Untuk keselamatan kita juga guys. Dan the reason diorang bagi kita makan dine-in adalah untuk faktor ekonomi. Pasal kita tahu ekonomi kita pun sedang dalam permasalahan juga disebabkan pandemik COVID ni kan. So ada juga orang yang tidak mahu vaksin tapi sanggup merisikokan nyawa diorang dan juga keluarga diorang semata-mata nak makan di kedai. Aku rasa benda ni sesuatu yang tak wajar lah. Pasal kalau makan kat rumah pun makanan tu sama je sedap pada pendapat aku. Cumanya at this moment aku rasa benda ni tak perlu lagi lah. Sebab aku pun tak berani nak buat. Tapi kalau korang berani nak ambil risiko, silakan. Siapa yang dah ambil 2 dos vaksin yang dah complete, korang boleh pergi, tak ada masalah. Tapi ingat, bukan bermakna korang tak boleh dijangkiti COVID. Korang tetap boleh dijangkiti COVID. Persoalannya, ada tak ahli keluarga korang yang belum divaksin?
Ada tak adik-adik korang yang belum divaksin? Ada tak anak-anak korang yang belum divaksin? So, ingat, korang boleh membahayakan mereka yang belum divaksin. Kalau untuk orang yang golongan anti-vaksin ni, itu tak ada masalah lah. Mereka nak ambil risiko, silakan. Cumanya aku tidak setuju pasal mereka melanggar aturan. Ini aku rasa tidak adil. Mana tak bagus lah. Tak bagus pasal kau tak vaksin, lepas tu kau melanggar aturan dan kau dengan bangga upkan benda ni dekat media sosial. This is bad lah. Bad attitude yang aku rasa kita tak boleh contoh. Kalau kau tengok kat sini, okey. Ini apa yang tulis dekat yang aku baca ni. Pengumuman kerajaan yang membenarkan aktiviti dine-in di restoran di negeri-negeri fasa 1 berkuat kuasa 20 Ogos 2021 yang lepas telah mendapat reaksi positif dari orang ramai. Walau bagaimanapun kebenaran itu tertakluk kepada SOP di mana pemilik kedai makan perlulah memeriksa sijil digital vaksin memastikan individu terbabit telah mendapat vaksin lengkap sebelum membenarkan mereka makan di restoran. Bagaimana pula dengan golongan yang menolak vaksin? Setelah diumumkan oleh kerajaan, semua individu yang hendak memasuki premis perniagaan kedai makan serta masjid memerlukan 2 dos lengkap. Ada pula yang cuba untuk mengambil kesempatan. So inilah kes orang yang nak ambil kesempatan ni lah. Dia cakap, apa yang dia cakap, saja nak test, nak buat social experiment. Dek, ini bukan masa untuk buat social experiment. Pasal ini boleh melibatkan kesihatan dan juga nyawa kau sendiri. Kalau tak fikir pasal nyawa kau, tak apa, jangan risau. Tapi fikirlah soal nyawa orang yang kau sayang. Anak-anak kau ke, atau laki kau ke. Sebab kita sayang seseorang tu, mesti kita nak jaga dia punya rasa kesihatan dia orang kan. So, fikir orang lain. So, menerusi paparan tangkap layar yang dimuat naik di Twitter, seorang wanita dilihat berkongsi hasil social eksperimen yang dilakukan baru-baru ini untuk mendapat perkhidmatan runcit dan dine-in tanpa mendapatkan suntikan vaksin. So, menurut wanita tersebut, tiada semakan sijil digital vaksin telah dilakukan sebelum dia dibenarkan masuki premis mana-mana premis sebelum ni. So, kat sini aku nampak ada dua pihak yang masalah lah. Yang pertama, dia sendiri pasal cuttingnya nak social experiment. Aku rasa ni benda ni tolong jangan cakap social experiment lah. This is nonsense. Aku rasa ni lebih pada kehendak diri yang nak pergi. Dan juga pihak yang premis kedai makan pun mereka tetap bersalah jugalah pasal tak check kalau mengikut kata perempuan ni lah. Ini apa yang dia tulis. Hari tu beberapa hari saya duk buat social experiment. Lepas media beritahu yang 2 dos boleh masuk situ, masuk sini. Yang tak ada 2 dos boleh mereput kat rumah. Tu kata dia lah guys. Kata orang yang selalu tak puas hati dengan anti-vaksin, saja nak test, bukan gerai-gerai tepi jalan saja saya pergi. 7-Eleven, Speedmart, Pizza Hut, semua kedai saya masuk. Satu permis pun tak ada yang cek saya 2 dos ke tidak. Seorang pun tak tanya. Alhamdulillah, Allah bagi mudah. Guys, dek, aku rasa benda macam ni kita tak perlu menggunakan nama Allah lah. Pasal apa? Ini sesuatu perbuatan yang tak baik dan kita menggunakan nama Allah untuk nampak cantik. So this is, pada aku tak seharusnya. Alkisahnya suami saya pun ada buat juga social experiment dia sendiri. Dia pergi kedai barber nak gunting rambut, tapi kena halau. Memang patut kena halau lah. 2 barber dia pergi pakat halau sebab tak ada 2 dos. Okay. Mana kedai dia pergi tu? Wah, salute sama lu. Sebab ambil serius tentang isu ni. Okay, sambung balik. Kesian my hubby. Last dapat lah dia masuk satu kedai barber tu, tak tanya apa pun. Masuk, gunting rambut, settle. Barber yang halau dia, orang tu memang tak mau duit. Dah kaya lah tu. Ini bukan pasal duit. Ini pasal integriti. Orang yang ada integriti, orang yang ada maruah, orang yang ada harga diri, dia akan respect law. Dia akan ikut law. Pasal duit, takat gunting rambut berapa sangat? RM12, RM15. So, tak kaya pun dengan harga duit macam tu. Untuk orang yang rasa tak ada integriti, yang rasa boleh buat apa saja ikut suka hati dia, macam ni contoh dia. So kita tahu mana you punya level integrity. So this is tak sepatutnya berlaku. Okey. Barber yang tak tanya apa-apa tu pun memang betul nak cari duit. So lepas ni kita support barber yang betul-betul nak cari duit je lah. So ini satu statement yang aku rasa tak bagus untuk dicontohi ya guys. Dan pagi tadi alang-alang berbasikal se-family, kami buat social experiment lagi, nak tahu
kena halau ke tidak masuk dine in kat restoran ni, sebab tengok ramai dia orang duduk dine in kat situ. So kami masuk dengan selamba, buat muka confident, acah-acah dah complete 3 dos gitu. Duduk makan minum belah, seorang pun tak tanya, seorang pun tak check. Alhamdulillah, Allah bagi mudah. Ingat, benda macam ni semua akan dipersoalkan di akhirat. Apa saja yang kita buat walaupun sikit akan dipersoal nanti. Baik, sekali lagi menggunakan nama Allah, Allah bagi mudah. So siapa kata tak cocok 2 dos, tak boleh dine in, tanpa 2 dos pun kami dah selamat dine in pagi ni. Hihi, tak ada apa yang mustahil. Okay, Dek, alang-alang kau dah cakap nak buat social experiment, why don't you try sekali buat social experiment, ambil sekali COVID tu. Mungkin kau tak ada apa-apa, mungkin kau okey, try alang-alang kan. Sebab tu aku tak faham kenapa dengan orang yang golongan anti-vaksin ni. Dan makin banyak aku baca, makin banyak jumpa orang-orang yang anti vaksin. Salah seorang dia, aku rasa korang kenal ni. Ini aku baca daripada The Reporter My. Suhaimi Saad katanya vaksin ni Tuhan ke apa? Jangan jadi haiwan ternakan mati selepas divaksin. Allah Akbar. Tapi aku rasa tak pelik lah kalau Suhaimi Saad ni memang pada dulu orang tahu dia ni memang anti vaksin dan anti segala-galanya lah. Dan ni apa yang dituliskan, vaksin ni Tuhan ke apa, na'udzubillah min zalik. Aku rasa tak perlu sampai nak levelkan benda ni dengan Tuhan, sebab budak-budak kecil pun tahu vaksin adalah ubat yang cuba nak membentras kita menjadi lebih parah. Memang dia bukanlah ubat yang boleh kau ambil kau terus baik, tidak, tapi sekurang-kurangnya dia membantu antibody kau untuk menjadi lebih baik. Kalau manalah tahu kita tak tahu terkena COVID, daripada boleh kena stage 4, stage 5, mungkin pergi ke stage 2 saja. Dengan izin Allah lah. Sebab apa pun sebenarnya semua dengan izin Allah. So kita sambung balik dengan Suhaimi Saad ni, dia cakap okey, vaksin ni Tuhan ke apa, nampak macam lebih besar daripada MyCard dan Syahadah. Nak masuk masjid, haji, umrah, mall, kedai makan, semua nak kena 2 dos dulu. Cuba korang cek SOP ni siapa yang punya. Okey, ada reason kenapa kerajaan buat macam tu. Sebab kerajaan nak bantu korang juga. Dan juga bukan korang, kita semua. Kerajaan nak cuba membentras pandemik COVID. Faham tak? Ini pandemik. Ini bukan penyakit yang biasa-biasa. Banyak orang dah mati pasal penyakit COVID. Yang belum ambil vaksin, aku rasa lebih banyak mati berbanding orang yang dah ambil vaksin. Maksudnya, mungkin ada juga cerita orang yang dah cocok vaksin, tiba-tiba dia mati tanpa ditahu sebab apa. Dan kalau aku rasa nak ikut statistik, lebih banyak orang yang mati disebabkan tak ambil vaksin daripada orang yang ambil vaksin. Memang ada kes juga yang orang ambil vaksin tapi kena COVID, tapi dia mungkin ajal dia dah sampai, dia mati. Memang ada kes, tapi aku rasa the reason kita ambil vaksin ni guys adalah untuk ikhtiar diri supaya kita dapat melepasi penyakit COVID ni. Kalau kena pun mungkinlah tak kuat. Itu apa yang kita telah usaha sebaik mungkin. Bukannya kita ambil vaksin ni dengan harapan vaksin ni COVID tidak boleh kena kita. Tidak guys. Memang COVID boleh jangkit siapa saja walaupun orang tu dah vaksin. Tapi ada golongan yang anti-vax ni, dia orang rasa kalau ambil vaksin ni lebih bahaya. Boleh lebih teruk daripada orang yang tak ambil. So aku rasa sebenarnya pemahaman ni salah guys. Kau ambil vaksin ke, kau tak ambil vaksin ke, semua orang akan mati. Persoalannya semua orang akan mati. Kau, aku, dia, mereka, semua orang. Hari ni kita akan lihat berapa banyak orang akan mati. Walaupun orang tu ambil vaksin ke, orang tu tak ambil vaksin ke, orang tu meninggal pasal COVID ke, bukan ke, pasal kematian memang telah ditetapkan oleh Allah. Memang semua orang akan mati. Sebagai contoh, kita ambil, okey, ini point A, ni point B. Contoh, Pierre, aku lahir pada point A. Aku akan pergi menghadap pada Tuhan yang mencipta kita, Allah SWT, pada point B. Sekarang jarak aku ke menghadap ilahi adalah sini. So, walau macam mana pun, kita akan tetap sampai ke point B itu, kita akan pergi guys. Pasal apa? Ini janji Allah. Semua orang akan mati. Jadi kenapa kita perlu rusing? Kau tak ambil vaksin pun kau mati. Kau ambil vaksin pun kau mati. Tapi apa yang kita buat? Kita ikhtiar. So, jangan complicatedkan keadaan. Make it simple. Pasal apa? Kita kena pegang kepada kita kena berpegang pada Allah guys. Pasal kita kena yakin kepada Allah. Hidup dan mati itu milik Allah. Kalau Allah dah tentukan kita mati hari ini, kita akan mati hari ini. Tidak akan lewat, tidak akan cepat.
Kita kena yakin pada Allah. Segala-galanya kita kena bersandarkan pada Allah. Dan sebenarnya pemahaman ni aku rasa banyak orang masih gagal nak faham. Sebab masih ramai orang ingat bila kita minum air yang bagi kita hilang haus itu adalah air. Sebenarnya tidak guys. Yang bagi kita hilang haus itu adalah Allah. Allah lah yang buat kita hilang haus. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kita ni tak berdaya guys. Kita tak berdaya. Tapi kita perlukan logik akal. Sebab kita manusia. Kita mesti nak, kalau nak hilangkan haus, kita kena minum lah. Pasal itu logik akal dia. Tapi sebenarnya yang buat kita hilang haus itu adalah Allah. Yang mematikan kita pun adalah Allah. Yang menghidupkan kita balik pun adalah Allah. Jadi kita kena berpegang pada Allah. Jadi kenapa kita perlu takut sangat? Kalau Allah mengambil seseorang tu, sebab itu adalah hak dia. Dialah pencipta, kitalah hamba. Guys, aku pun tak tahu nak cakap mana kepada orang yang golongan anti-vaksin ni. Kita tak boleh nak marah dia orang juga sebab mereka ada hak untuk tak nak ambil. Tapi kalau kita fikir kita takut sangat nak mati, semua orang akan mati. Jangan takut sebab janji itu benar. Kau akan mati, kita akan mati, semua akan mati. Sampai satu tahap tak ada manusia akan hidup lagi dan tidak ada makhluk akan hidup lagi kecuali Allah. Kalau korang baca surah Al-Mulk ayat 2, katakanlah, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. So bersedialah guys, kita akan mati. Pada bila-bila masa kita akan tetap akan mati. Cuma apa yang kita buat adalah kita pegang keyakinan kita pada Allah, kita pegang kalimah la ilaha illallah, kita yakin Allah lah pencipta kita, kita hamba, kita tak tahu apa-apa, kita lemah, kita hina, kita berserah sepenuhnya pada Allah dan kita mengharap kasih sayang Allah dan kita mengharap redha Allah. Itu yang penting. Dan kalau orang cakap takut mati awal, aku rasa ada pro and con tentang kematian ni guys. Kau mati muda, kau kurang buat dosa. Kalau Allah panjangkan umur kau, insya-Allah jadi kau berkesempatan untuk lebih banyak ibadah. Jadi ada pro and con. Kita tak perlu nak ada perasaan, of course semua orang akan takut. Aku pun takut kalau kita nak menghadapi kematian. Tapi inilah janji yang Allah telah bagi tahu, setiap orang akan mati. Jadi kita kena bersiap sedia, kita kena berhadapan dengan kematian sebersedia-bersedianya lah. Maksudnya macam tu. So sebab tu aku kadang-kadang aku selalu terapkan diri dalam hati aku, mungkin esok aku akan mati kot. Jadi bila perasaan macam tu, aku akan rasa takut. Aku akan sentiasa nak mengingatkan dalam hati aku ada Allah. Aku ni hina, aku buat dosa, aku selalu buat sesuatu yang Allah marah. Dan aku minta maaf, aku minta ampun, aku buat solat taubat dan kita mohon pengampunan daripada Allah. Dan kalau korang ada perasaan esok kau akan rasa kau nak mati, maksudnya mesti kau akan buat kebaikan. Kau takut nak buat jahat. Tapi kalau kau langsung tak ada perasaan rasa macam kau boleh hidup lagi 1000 tahun, teruskan guys. Good luck aku ucapkan kepada korang. Tapi nasihat aku, itu ada satu perasaan yang tak bagus guys. Kalau boleh kita terapkan dalam hati kita, mungkin esok aku akan mati. Jadi kau akan ada rasa perasaan takut nak buat jahat. Kadang-kadang kita manusia guys, aku pun buat jahat juga. Tapi Allah tutup aib aku dan bila aku sedar balik, Masya Allah, apa benda yang aku buat ni? Aku tak sepatutnya buat macam ni. Sebab kita manusia, kita pasti akan buat silap guys. Itu pasti. Dan sebagai manusia, kita juga wajib kena sedar diri, sedar ruang. Kita ni hamba, kita manusia, kita buat silap. Dan kita buat silap, kita mohon keampunan daripada Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bila kita minta ampun pada dia, insya-Allah Allah akan mengampunkan kita. So guys, kali ni panjang sikit aku sembang. Dan aku nak minta maaf lah kepada semua orang yang mana aku pernah buat salah, yang mana aku pernah sakitkan hati. Mungkin aku bercakap sesuatu yang korang tak suka, aku minta maaf guys. Sebab aku manusia yang lemah. So thank you guys kepada korang yang mana dah tonton pada awal sampai habis. Aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan aku doa supaya Allah merahmati kita semua guys, terutama korang yang menonton video ni. Sebab kita hidup dalam rahmat Allah. Kita buat pahala banyak macam mana pun, belum tentu kita mampu nak pergi syurga tanpa rahmat Allah. Sebab rahmat Allah ni lah yang bawa kita ke syurga. Sebab itulah kita kena banyak-banyak bersyukur pada Allah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome.